Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Boleh tengok kan tajuk di sebelah cikgu ni. Rumusan reka bentuk sistem aquaponik. Kita dah hampir sampai ke penghujung bagi tajuk aplikasi teknologi untuk reka bentuk sistem aquaponik. Alright. Kita dah belajar daripada 2.51 pengenalan maksud dan sebagainya tu, sehinggalah tajuk yang terakhir hari tu kita dah tengok bagaimana proses penambahbaikan dan juga apa yang perlu kamu buat untuk yang terakhir dalam bab ni lah. Okey, jadi video kali ni cikgu akan buat sedikit rumusan berkaitan dengan topik yang kamu dah pelajari ni, 2.5 bagi RWT tingkatan 2 melalui dua kategori lah, ataupun dua kaedah lah. Yang pertama, rumusan secara umum bagi keseluruhan topik, dan yang kedua cikgu akan bagi rumusan melalui PBD yang perlu kamu lengkapkan, ataupun apa yang sebagai seorang guru untuk mentaksir para pelajar. Itu kita akan lihat untuk kategori yang kedua nanti. Okay? Alright, let's go. Kita masuk kelas. Jom. Okay. Ini adalah rumusan yang pertama. Pelajar sebenarnya boleh tengok dalam buku teks ya. Ini di bahagian muka surat di belakang bahagian itulah, topik reka bentuk aquaponik ada diberi satu rumusan lah. Tapi cikgu akan terangkan secara ringkas dan padat. Okey, apa yang kamu dah belajar dalam reka bentuk aquaponik? Yang pertama, kamu dah tahu apa maksud reka bentuk aquaponik ataupun sistem aquaponik. Kita dah tengok apa gabungan antara aquaculture dengan tanaman, bagaimana air circulation ataupun pengaliran air, bukan air, water circulation. Okey, maafkan cikgu. Alright, jadi apa tujuan dia, kenapa pentingnya proses kitaran tu, semua kita dah belajar sebenarnya. Okey, kemudian bagaimana pelaksanaan ataupun apa model yang terdapat dalam aquaponik pun kita dah belajar. Ada kaedah takungan, ada kaedah kitaran. Kemudian kita dah tengok bagaimana susunan-susunan yang perlu pelajar tahu untuk menghasilkan sesuatu model. Okey, yang mana kita dah tengok ada 3 model. Pelajar perlu ingat, ini ada 3 model yang penting: rough, EBBN flow, NFT. Okey, 3 model yang penting dalam reka bentuk aquaponik. Kemudian kita tengok juga perbandingan dari segi kekuatan, dari segi kelemahan pada setiap model lah. Kita tengok EBBN flow, dia ada kelebihan dia dan dia ada kekurangan dia. Kita bandingkan dengan sistem rough, dan kita bandingkan dengan sistem NFT. Jadi ketiga-tiga tu kita boleh bagi apa kelebihan dia dan apa kelemahan dia. Alright, seterusnya kita belajar tentang komponen. Kita dah tengok dan kita dah ketahui lah beberapa komponen yang penting dalam reka bentuk sistem aquaponik. Komponen utama dia bagi tangki air apa semua tu kan, bekas tanaman, media tanaman. Kemudian kita dah saya dah terangkan dan saya dah tunjukkan. Pelajar boleh rujuk semula video-video yang saya letakkan dalam senarai playlist untuk RBT tingkatan 2, iaitu yang paling penting untuk tajuk dalam topik ni adalah bagi lakaran reka bentuk aquaponik. Okey, kemudian dah siap settle lakaran, kamu tak kisahlah kamu nak buat. Mungkin kamu boleh aplikasikan buat 3 lakaran dan pilih yang terbaik 1 lakaran. Terpulang. Mungkin kamu nak buat 3 lakaran jenis model yang kamu dah belajar, kemudian hanya pilih 1 yang terbaik. Yang mana lakaran tu yang akan kamu bina model tersebut. Sama ada model separa berfungsi ataupun model berfungsi sepenuhnya. Kemudian hasil daripada pembinaan model, okey,
lakar dan bina model. Kemudian kamu akan buat analisis. Kamu analisis dulu lakaran reka bentuk sistem aquaponik tu. Kemudian sebelum membina model, kamu analisis elemen, prinsip dan sebagainya lah. Kemudian kamu perlu masukkan maklumat-maklumat tu dalam lakaran, bina model dan seterusnya akan kamu pasang lah dia punya aquaponik tersebut. Okey, kemudian dah selesai tu, kamu akan sambung pula dengan penilaian model yang kamu dah siap, dah lengkapkan lah. Jadi kamu akan buat penilaian, kamu menilai, okey, model ni macam mana, apa yang perlu diperbaiki di masa depan, apa yang kelemahan yang kamu boleh nampak, kan? Adalah kriteria-kriteria penilaiannya, kita dah tengok sebelum ni. Jadi kalau nak tahu dia punya kriteria, boleh rujuk pada video yang cikgu akan letak di bahagian atas nantilah. Kemudian penambahbaikan. Sebab lepas kita buat penilaian, kita akan buat penambahbaikan hasil daripada penilaian tersebut. Kamu dah buat penilaian, kamu akan bagi justifikasi, kemudian kita akan buat penambahbaikan. Dan yang terakhir sekali adalah pelajar perlu hasilkan ataupun lengkapkan satu laporan projek yang memang kita kata lengkap lah. Dia macam folio tu daripada awal kita punya perancangan projek sehinggalah penamat. Jadi kita akan dapat satu folio yang lengkap, dokumentasi yang lengkap berbentuk sama ada boleh tulis dengan tangan ataupun kamu boleh menaik. Dan benda-benda ni memang boleh rujuk di dalam buku teks ataupun kamu boleh rujuk di rujukan luar lah. Okey, seterusnya kita lihat pula, ini adalah PBD ataupun apa yang akan ditaksir. Kalau seorang guru, macam saya seorang guru, saya akan inilah ni, ada 6 perkara penting yang akan saya taksir kepada anak murid pelajar saya. Kalau kamu sebagai pelajar, kamu tengok video ni, kamu akan tahu, ada 6 benda yang penting dalam reka bentuk aquaponik. Apa benda tersebut? Okey, kamu boleh lihat satu persatu. Kalau kamu dah lepas untuk TP1, kamu dah tahu, dah faham, dah mahir apa itu maksud berkaitan dengan aquaponik. Kamu boleh terangkan, kamu tahu terangkan, okey, aquaponik adalah sistem yang itu adalah kamu dah faham. Kamu dah selesai untuk TP1. Kemudian masuk ke TP2, kamu boleh bagi kita kata apa, penerangan apa kelebihan ataupun apa kelemahan yang wujud dalam satu-satu model tersebut. Ini untuk TP2. Masuk ke TP3, kamu dah dapat ataupun kamu boleh melakar. Melakar reka bentuk ataupun model sistem aquaponik, mungkin yang baru ataupun yang sedia ada. Kamu buat inovasi terpulang dan kamu akan membina model tersebut. Bukan setakat lakar, tetapi kamu perlu bina juga model tersebut. Sebab tu saya sarankan untuk TP3 ni, kalau boleh kita cari idea bagaimana kita nak buat model yang paling simple dan tak memerlukan model yang agak banyak. Nanti insyaAllah saya akan kongsikan bagaimana saya boleh buat satu reka bentuk aquaponik yang memang kita boleh dapat bahan-bahan tu di rumah kita. Okey, seterusnya selepas kita buat lakaran dan kita buat pembinaan model, kita akan buat analisis. Daripada model yang kita dah bina, kita akan analisis. Ada borang analisis yang boleh kita gunakan sebagai contoh, dan selesai dianalisis, kamu akan kuasai untuk TP4. Okey, kemudian kita bergerak ke TP5. Okey, kamu nak dapatkan TP5, okey, kamu perlu buat justifikasi terhadap model yang kamu dah bina. Maksud justifikasi ni, kamu kena senaraikan lah. Okey, ini ada kelebihan dia, ada kelemahan dia. Kemudian sebarang kelemahan tu kamu kena senaraikan. Bagaimana penambahbaikan yang boleh kamu buat. Dia adalah penambahbaikan senarai dia kan. Jadi itu adalah untuk TP5. Kalau kamu tak buat, kamu tak layak dapat lah. Mudah je TP5 ni sebenarnya. Okey, alright. Dan yang terakhir untuk mentaksir bagi TP6, kita akan lihat dari segi dokumentasi pelaporan untuk kamu punya model reka bentuk aquaponik.
Okey, yang ini saya dah tekankan boleh rujuk di dalam buku teks. Memang ada disertakan dalam buku teks. Kamu boleh tengok, boleh kita kata tipu, bukan tipu, sorry. Kamu boleh copy lah kan, salin ataupun kamu buat rujukan di internet dan sebagainya. Dia punya senarai format laporan tu sama je, lebih kurang. Jadi kamu boleh buat laporan dengan lengkap mengikut format tertentu. Bukan sekadar laporan satu muka surat tu kamu boleh hantar kat cikgu, tak ada. Dia ada dia punya format dia. Apa pengenalan dia, dari segi lakaran dia, dari segi analisis dia. Maksudnya lengkap lah. Termasuk dengan kamu punya kewangan kita kan, laporan kewangan, kamu punya harga barang-barang nak buat apa semua tu lah. Okay, dan ada penutup dia. Alright, jadi daripada TP1 sehingga TP6, inilah rumusan yang perlu kamu kuasai untuk pentaksiran bilik darjah bagi topik reka bentuk sistem akoponik. Alright, jadi cikgu rasa setakat itu dulu untuk video kali ini. InsyaAllah kalau ada apa-apa perubahan terkini ataupun ada apa-apa kamu sebarang komen dan sebagainya, ada persoalan, kamu boleh tulis di ruangan komen. Semoga kamu berjaya menyiapkan kamu punya tugasan ni dan juga kamu dapat sedikit manfaat daripada video. Boleh kongsikan dengan kawan-kawan di sekolah. Dan yang baru sampai di channel cikgu ucapkan selamat datang, terima kasih, dan jangan segan silu untuk menekan butang subscribe. Tekan juga butang loceng. Okay, alright, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.